Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan menjawab satu soalan. Mengapa MUA memilih untuk berbahas dan bukan memboikot? Saya setuju Perdana Menteri perlu jawab bila dia kembali sihat. Saya juga setuju ada banyak kritikan yang legitimate berkenaan cara kerajaan menguruskan negara dan pelan pemulihan tabung haji. Tetapi MUA tidak bersetuju tanggungjawab lebih 221 ahli parlimen yang sihat walafiat perlu terhenti hanya kerana seseorang Perdana Menteri kurang sihat. Parlimen bukanlah one man show. Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela. Kalau ada fakta, bahas. Kalau ada salah, bongkarkan. Sangat malang sekali kita di pihak pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Kita bukan memboikot Perdana Menteri, kita sedang memboikot amanah kita kepada jutaan pendeposit tabung haji. Sebab itu, sebagai ahli Parlimen Pembangkang, saya tidak memilih untuk memboikot, tetapi MUA memilih untuk berbahas menggunakan fakta dan data supaya maruah, integriti dan nama baik lebih 10 juta pendeposit tabung haji umat Islam dapat dibela. MUA sikit MUA. Bersatu juga tak boikot. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya. MUA ingin mulakan dengan hujah pertama, iaitu menilai semula sejarah tabung haji. Tabung haji ini boleh dikatakan merupakan institusi terpenting bagi umat Islam. Idea baik yang dicetuskan oleh Prof. Diraja Ungku Abdul Aziz melalui Kertas Putih tahun 1959. Bermula dengan niat yang begitu murni untuk menyelesaikan masalah sosial di kalangan Melayu Islam di mana ada sekumpulan yang terpaksa menggadaikan tanah waris, sanggup menggadaikan aset-aset yang paling berharga demi menunaikan tanggungjawab sebagai umat Islam untuk mengerjakan ibadah haji. Alhamdulillah, melalui usaha beliau dan kerajaan-kerajaan terdahulu yang perlu ambil kredit, hari ini kita telah pun berjaya menghantar lebih 1.5 juta rakyat Malaysia untuk mengerjakan haji, dan tabung haji itu sendiri kini sedang menguruskan dekat 100 bilion ringgit aset umat Islam yang menjaga 10 juta hak pendeposit umat Islam. Tuan Yang di-Pertua, melalui laporan RCI ini yang membuktikan dan menunjukkan bahawa zaman kegelapan tabung haji itu bermula pada tahun 2014. Lepas berdekad-dekad tabung haji menambahkan jumlah aset ataupun kurang liability, tetapi pada tahun 2014 sudah bermulanya di mana aset tidak sama dengan liability yang akhirnya menyebabkan kerugian ditampung oleh institusi tabung haji itu sendiri. Kalau kita lihat apakah punca-punca zaman kegelapan ini, laporan RCI ini jelas mengatakan bahawa orang politik yang tidak berpengalaman dan tidak ada kepakaran dilantik ke dalam tabung haji untuk menguruskan berbilion ringgit jumlah pelaburan yang merupakan duit rakyat Malaysia khususnya umat Islam sampai rugi jumlah berbilion ringgit. Dan teguran itu turut disusuli dengan cadangan supaya no more political appointments dan supaya proses pelantikan dibuat secara telus dan adil. Ia turut menyenaraikan lebih 14 pelaburan yang bermasalah yang wajib melalui proses forensik auditing supaya kita dapat kenal apa punca masalah dan kalau ada unsur penyelewengan supaya siasatan dibuat setelus yang mungkin.
Saya lihat salah satu daripada 14 masalah pelaburan yang disenaraikan, iaitu yang melibatkan Putra Perdana. Kalau kita lihat permasalahan ini, ia turut melibatkan salah seorang individu yang kita benci, namanya Jolo, iaitu Jolo memainkan peranan dan memberikan tangan gaib Putra Perdana. Ini bukan Syed Saddiq yang kata, ini adalah perkara yang telah pun ditetapkan di Mahkamah Tinggi melalui kes SRC, di mana ada ketetapan bahawa tangan gaib yang mengawal Putra Perdana adalah Jolo. Tetapi Jolo itu sendirilah yang akhirnya mendapatkan jumlah pelaburan, jumlah ratusan juta ke dalam syarikat beliau, iaitu duit yang datang daripada pendeposit tabung haji. Kalau untung tak apa, tetapi melalui laporan RCI ini yang menunjukkan bahawa kerugian yang dialami oleh umat Islam itu mencecah lebih 150 juta ringgit. Saya rasa kalau forensik auditing dilakukan, Tuan Yang di-Pertua, kita akan tahu siapa yang menerima untung selain Jolo, dan kita perlu heret individu atau sekumpulan tersebut ke muka pengadilan. Selain itu, kita lihat juga systemic risk yang melibatkan pelaburan-pelaburan yang lain. Sebab itu dalam bab ini, bila kita nak bicarakan atau bahaskan soal pelaburan tabung haji, realitinya melibatkan banyak GLC ataupun GLIC atau agensi lain. Contohnya, berkenaan penyenaraian FGV. Melalui ini, laporan RCI menunjukkan bahawa kerajaan rugi lebih 1 bilion, bukan 1 juta, 1 bilion ringgit kerana saham dibeli pada harga yang tinggi, tetapi akhirnya apabila saham itu junam begitu teruk, tabung haji tidak mengambil kira the losses, dan dia hanya lihat, oh, these are merely losses on paper. Kenapa saya katakan ada systemic risk di sini, dan sebab itu perlu ada forensic auditing? Kerana kalau kita lihat, tabung haji ini ada melibatkan pelaburan FGV. FGV ada melibatkan Felda. Kalau kita lihat sebelum ini juga ada melibatkan 1MDB, iaitu pembelian tanah yang berdekatan dengan TRX. Sebab saya kata perlu ada forensic auditing dan penyelesaian yang tuntas, kerana systemic risk apabila satu GLIC gagal, ia akan menyebabkan kegagalan pelaburan kepada GLIC dan GLIC yang lain. Kalau kita tidak tangani yang baik, ia akan membawa tsunami kegagalan pengurusan yang akhirnya menyebabkan rakyat Malaysia perlu menampung kerugian yang luar biasa. Saya beri contoh menyebabkan FGV dan Felda. Felda pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua, melalui pelaburan Eagle High, yang di mana pada peringkat awal kita membeli dalam 37% pada kos 2.3 bilion ringgit, tetapi pada hari ini, as we speak, jumlah pelaburan 2.3 bilion tersebut telah jauh sorot, hanya tinggal 200 juta ringgit. Maksudnya, peneroka rugi lebih 2.1 bilion ringgit. Mengapa saya kongsikan apa kena Felda, FGV, tabung haji, 1MDB? Kerana ini semua berkaitan dengan satu sama yang lain. These companies co-invest into one another. Dan apabila ada masalah urus tadbir, dalam satu GLC atau GLIC akan memberikan impak yang sangat besar kepada yang lain. Itu sama dengan state body yang melibatkan kerajaan. Dan inilah perkara yang menunjukkan systemic risk ini kalau tidak diuruskan yang baik, akhirnya beban itu akan teralih kepada pembayar cukai seperti kita semua. Sebab itu, Tuan Yang di-Pertua, saya rasa tidak cukup hanya sekadar kita mengharapkan satu badan penguatkuasa seperti SPRM untuk ambil tindakan. Bagaimana kita berjaya siasat 1MDB? Kita tidak hanya mengharapkan SPRM. Mana-mana kerajaan, mana-mana Perdana Menteri, mana-mana menteri paling takut apabila ada penubuhan multi-agency task force yang melibatkan SPRM, PDRM, LHDN dan semua agensi-agensi lain. Mengapa? Kerana agensi tidak bekerja dalam silo. Kalau kita ingat, mantan Perdana Menteri terdahulu, bila dia takut dengan siasatan multi-agency ini, first thing which she did, bubarkan multi-agency task force ini. Kerana mungkin mereka hanya boleh mengawal satu kedua agensi, tetapi mereka tidak akan berjaya mengawal semua. Kerajaan perlu mengumumkan penubuhan multi-agency task force untuk siasat setiap satu daripada 14 pelaburan yang ada, yang telah terbukti bermasalah, and extend that scope to Felda, FGV, Eagle High, supaya akhirnya kita dapat tahu siapa yang menyebabkan masalah ini berlaku dan kerugian ini akhirnya terbukti. Saya ingin jawab beberapa perkara yang berlegar di luar sana. Ada kata, tapi masalah tabung haji ini bukannya besar mana pun, akhirnya pendeposit dapat hibah yang tinggi. Kita tetap dapat subsidi haji. Tuan Yang di-Pertua, subsidi haji pada peringkat tersebut setiap tahun dalam lingkungan 200
ke 300 juta ringgit setahun. Rugi pelaburan FGV saja dah lebih 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit ini boleh menampung 3 tahun subsidi haji bagi seluruh rakyat Malaysia pada tahun tersebut. Itu contohnya. Kalau kita beri contohnya, hibah itu tinggi mereka kata. Tetapi apabila rugi dan kamu tetap bayar hibah, duit itu bukan tiba-tiba kita nak petik daripada pokok. Maksudnya we are transferring the burden daripada satu generasi ke generasi yang lain. Yang terban adalah golongan anak muda, pembayar cukai hari ini yang perlu cover lebih 10 bilion ringgit bailout yang perlu dibuat untuk menyelamatkan tabung haji. Sebab ini persoalan yang kritikal kepada kerajaan. Kerajaan pada hari ini telah menyuntik dalam 500 juta. Not even this government, previous government. Tetapi salah satu saranan RCI adalah supaya government guarantee diberikan. Kedua adalah supaya kerajaan berikan janji fiscal injection 1.7 bilion ringgit tersebut. Tapi sepatutnya dibuat pada bulan 5, tapi sampai ke hari ini kita tak tahu. So persoalan saya, kerajaan tak boleh lari daripada persoalan ini. On paper, yes, you save tabung haji. Tetapi kamu perlu menunaikan janji, iaitu membayar 1.7 bilion ringgit setahun ini untuk menyelamatkan tabung haji sebenar. You cannot just save them on paper, tapi kalau kamu tak tunaikan tanggungjawab tersebut, you are merely transferring the problem daripada satu generasi ke generasi yang akan datang, daripada satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Ini persoalan saya kepada kerajaan, saya harap mereka akan jawab. Saya sudah nak habis masa, minta maaf, minta seminit saja lagi untuk rumuskan, boleh? Datuk Speaker. Terima kasih. Isu tabung haji ini saya rasa merupakan isu yang melibatkan semua parti. Sebab tu saya tak nak hanya menyalahkan satu parti atau satu Perdana Menteri. It's not fair. Kerana kalau kita lihat tabung haji pre-2014, mereka berjaya. Dan itu melibatkan parti-parti yang sama yang kita tuduh bermasalah pada hari ini. Sebab itu harapan saya, Datuk Speaker, adalah untuk kita cari jalan penyelesaian bersama. Jangan kita cuba nak menjustifikasikan zaman kegagalan tabung haji hanya kerana ia mungkin melibatkan segelintir pemimpin politik. In reality, kalau saya, mereka, I will take credit, kata yang dulu zaman kegemilangan juga dibuat oleh mereka. Sepatutnya kita berani di sini, ambil tindakan kepada masalah yang lepas, cari jalan penyelesaian bersama, learn from the mistakes and move forward together. Tak cukup kerajaan hanya menunaikan 75% apa yang dicadangkan oleh tabung haji. Ada banyak lagi belum dibuat. Pindaan kepada akta tabung haji. Institusikan akta untuk memastikan bahawa tidak ada pelantikan politik lagi. Berikan suntikan dana fiskal yang dijanjikan supaya plan pemilihan ini boleh berjalan. Dan 15 yang paling penting, bila nak ambil tindakan, terus ambil tindakan. Jangan ambil tindakan hanya kerana mereka kawan kita, esok lawan, kita ambil tindakan. Bila kawan, tak ambil tindakan. Itu bukan tindakan yang telus dan jujur. We need to have the courage to take action. Tak kisah dia kawan atau lawan. Kerana realitinya, ini bukan tentang saya atau kamu. Bukan tentang kawan atau lawan. Ini tentang hak lebih 10 juta pendeposit dan hak umat Islam di Malaysia. Be bold, be brave, dan jangan hanya ambil tindakan apabila ia melibatkan lawan atau kawan. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Muar.